dia tu, dia diam sebenarnya orangnya. Tak nampak dia kelakar tu. Dia memang diam. Dia diam aja. Tapi pelik-pelik dia tu, dia suka benda-benda yang pergi cari ikan, pergi tangkap belut. Masa tu kalau Mama cakap dengan dia, "Dek, kau ni belajar, mengaji. Jangan nak pergi tangkap belut apa." "Ya, Ma, ya, Ma." Tapi dalam diam-diam dia pergi juga tangkap tu. Sampai kita kena panggil, pergi sekolah. Dah ada nakal dia. Kalau nak cerita garang, dia memang terlalu garang. Mungkin sebab anak dia seorang kot, anak tunggal. Dia punya tahap garang tu masa, yalah sebelum tu duduk dengan arwah nenek kan. So bila umur 17, ingat ya, 17 duduk dengan mama, duduk dekat Johor. Semua benda kena dalam disiplin. Sampaikan satu tahap benda yang pada saya sangat remeh. Contoh masukkan mangga. Dia tak boleh masuk mangga macam ni tau. Tak boleh masuk mangga macam ni. Kat kunci tu. Dia kena macam ni. Betul. Sebab Mama ada restoran dulu, dia tolong dekat kedai. Nak kata dia redha tu sebab tak ada benda nak buat masa tu. Kalau tak tolong Mama nak buat apa lagi? Kan? Jadi dia kenalah tolong Mama. Jadi tolong jaga kedai, tolong. Tapi lah budak-budak jaga kedai main mesej apa, suruh jaga kuah soto hangus. Mana Mama dia tak melenting. Lepas tu Mama cakap Mama dah tak berniaga. Lepas tu dia nak masuk, dia kerja kilang pula. Tapi baru dia kerja kilang tu, setahun dia tak pernah MC lah. Dia tak pernah MC, dia tak pernah ambil cuti. Overtime ada, dia lanyak je. Dia nak beli kereta. Dia nak beli Satria. Masa tu ingat gaji lebih kurang basic 400.5. Tapi masa tu puluh noti hari-hari. Dapatlah dalam 1,100. So memang ada amount yang diketepikan bulat untuk kereta, ada amount untuk mama. Sebab masa tu pun duduk dengan mama, so tak ada expenses lain. First car, kereta pertama, Satria, masa tu kereta tu warna maroon, plate dia JFE 1967. Memang ingat sampai mati punya kereta tu. Dia menukanglah tu Satria dia, hari-hari dia buat Satria dia tu. Berkilat rim tu. Agaknya bercahaya, boleh keluar jin dia gosok. Shoot punya hal. Tapi sebenarnya kereta tu dia ada tragis dia. Kena tarik saja 4 kali. Kereta tu lah paling banyak kena tarik. Itulah kereta yang paling melalui masa yang memalukan. Pernah masuk kerja, nak masuk kerja dah ni. Dah ada orang tanya dah kereta tu, nak ambil kereta tu. Masuk kerja, hilang kereta tu. Balik tak ada. Balik tengok tadi letak sini, mana pergi dia? Takkan lock frame. Lock frame. Cek rupanya kereta dah kat store. Pergi ambil dengan ayah. Pergi kan, bincang dulu macam mana, kena keluar duit lagi. Itu kereta yang masing keluar masuk. Memang kerap penuh kena tarik. Sebab kan bagi tahu, kerja kilang basic 400.5. Kereta tu bulan ni 500.5. Pandai tak calculation tu? Dia cakap, "Ma, orang dapat pergi ni nak pergi Raja Lawak. Kau ni tak kelakar, apa yang kau nak buat? Sekarang bunyi je dah Raja Lawak. Mesti tajuknya dah lawak. Lawak kau tak ada." Mama ni kata dia. Anak Mama tak percaya, Mama tengoklah nanti. Kelakarnya bila Mama dah pergi sana, dia boleh menang tu, yang kelakar. Mama pergi, anak aku menang, tak percaya. Dia happynya. Lepas tu, lepas ni keluarga kita, dia akan tolong. Dia kata, dia tolong Mama, tak nak Mama susah, gini. Dia janjilah. Daripada start tu lah. Tapi dia pun nak pergi pun bukan jangka masa yang singkat untuk dia senang kan. Memang susah sangat-sangat. Kalau nak cerita pasal kelakar ni, pasal nak melawak ni, memang saya cakap, saya memang palu. Memang first week. Masa first time masuk audition Raja Lawak, masa tu dekat Kota Raya, batu pun tak macam gitulah. Tapi Jeb lah yang selalu cakap, "Kau kelakar lah." Cakap, "Kelakar sila mana?" Dia cakap, "Kau macam Yasin." Aku cakap, "Yasin?" Dia cakap, Yasin tu kan dia cakap bodoh-bodoh halang, selenga. Aku cakap, "Jadi macam kau nak cakap aku bodoh ke apa?" "Taklah," dia cakap, "muka kau tu nampak muka bodoh. Jadi kau tinggal gitu." Betul, masa tu tak ada yang langsung. Maksudnya masa audition tu, line-line tu kena hafal. Langsung tak ada spontan. Tak ada apa. Memang naik tu, otak ni ingat bila kawan cakap tu yang aku kena cakap. Memang masa tu buat sketsa tu pecah dua tau dekat atas stage tu.
Stage tu besar. Dua ni, Jeb dengan Mamat ni sebelah sini. Aku kat sini. Dia cerita tu, masukkan dialog sikit. Top. Masukkan dialog, top. Tapi tak banyak dialog. Lebih kepada reaction dia. Masa tu jadi guard. Kononnya dengan pegang cota kan. Ya Allah, punya. Boleh tengok balik lah kalau ada kat YouTube, tengok balik betapa kayunya kat situ. Tapi buat dia. Tahu Syuib tu of course lah daripada Maharaja Lawak kan. Tahu macam itulah. Tapi kenal dia setelah dia menikah dengan Sarah. So dari situ kita kenal dia lah. Kan, apatah lagi kita masa tu kita duduk jauh-jauh lagi. Saya duduk Kuala Selangor. Kan, dia duduk dekat sampai kat mana? Kat Puchong juga dia duduk dulu. Bobo kahwin pun dekat Puchong. Prinsip dia mudah aje. Sebab yang nak kahwin tu Sarah. So, of course saya akan tanya dengan Sarah dulu, engkau macam mana? Kan bila Syuib datang jumpa pakcik, saya suka dengan Sarah, saya nak buat dia isteri saya apa semua. Kata tanya dengan tuan pejabat lah. Kebetulan Sarah ada, engkau macam mana? Dia kata nak. Oh, okey, settle. Kita sebenarnya bawa Syuib jumpa tu bukannya nak perkenalkan as a boyfriend. So saya pun tak adalah nak freak out ke apa benda kan. Jadi saya pun tak adalah nak naughty sangat. Alah dia nak fikir apa ke, member kan. Rupanya member macam betul-betul taruh hati nak kahwin. Masa tu keluarlah dengan Sarah ni. First time date dekat Piramid Sunway. Piramid? Betul lah, Sunway Piramid. Sunway Piramid dekat karaoke Red Box. Masa tu dia bawa mak dia karaoke first time. Lepas tu adalah jumpa-jumpa, selalu gayut dalam telefon. Lepas tu bila satu hari tu Sarah cakap, okey bapak saya nak jumpa. Masa tu dah terbayang dah figure dia tu. Aku dah terbayang Imam Manan. Aku cakap mampus kena silat ni, aku cakap mati ni. Jumpa dia masa tu dekat rumah dia tu, depan rumah dia tu ada kedai makan. Dia ada satu meja tu. Sampai je dia dah duduk, dia macam ni lah. Dia duduk macam ni. Pegang rokok. Tak pandang kita datang. Tu tengok. Duduk. Sap. Kita ni macam gini lah. Tak, dia dengan rambut putih dia. Dia memang strict. Gila-gila dengan anak dia. Tak ada anak dia yang tak kena pelempang lagi. Semua ada. Semua dah pernah kena. First soalan dia, sebelum apa-apa conversation bermula. Oh, ini yang bawa anak aku keluar tiap malam tu. Kau serius tak serius? Kalau tak serius tak payah. Mati. Straight to the point Terus itulah dia, tak tahu daripada mana datang kekuatan mulut ni, hati ni. Tak serius lah. Nak hidup sama-sama dengan dia, nak kahwin dengan dia. Lepas cakapnya tu dia terus loose. Borak, santai, dia tanya buat apa sekarang kan. Kau menang Raja Lawak, nak buat apa? Lepas tu apa kau punya planning? Apa yang kau ada? Dia tanya. Padahal aku memang tak ada apa-apa. Apa yang aku boleh bagi? Lepas tu pula dia punya follow up lepas tu. Apa saja dia suruh buat, aku buat. First task dia bagi apa? Suruh buat reban ayam. Pergi, entah kat mana dia ada beli tanah, dekat area Jeram. Sampai-sampai tempat tu, semak tu. Adalah sikit-sikit ruang kan. Cakap ni kebun aku ni, nak beli ayam. Kau pandai buat reban? Tengok dia, boleh? Aku naikkan batu bata. Susun batu bata. Tak pernah buat Tak pernah buat sebelum aku susun batu bata. Tapi dah cakap boleh tadi. Aku pun bertukanglah seorang-seorang. Naikkan batu bata. Naik, elok. Nak balik, nampak ada. Datang hilang. Jatuh. Datang batu batanya hilang. Jatuh. Aku ingatkan orang curi. Batu bata runtuh. Aku buat juga. Buat. Sampai ke reban tu tak tahu dengan sengit-bengit dia. Tapi ayam boleh lah duduk dalam tu. Buat reban. Lepas tu ayam tu dah sampai ayam tu besar. Daripada anak ayam tu sampai besar ayam tu. Sampai dijual ayam tu. Masa tu kita orang pernah meniaga ayam percik tau. Dekat situ kita boleh tengok Syuib adalah orang yang jenis macam mana. So dia pernah abah pernah cakap dengan arwah mak saya, dengan mak tiri saya, dia cakap inilah lelaki yang akan jaga anak aku. Masa itulah ada rasa macam tak sia-sia aku buat kebun. Aku buat kebun ayam. Terus terang Mama tak suka. Mama cakap, kenapa Sarah? Kenapa Sarah? Mama cakap. Dia kata, dia dah suka. Dia tak setuju. Betul. Dia tak setuju sebab masa tu dia cakap, kau baru masuk jadi artis. Pasal baru sangat. Setahun ke 2 tahun, tak ingat.
tiba-tiba buat satu keputusan untuk kahwin. Cakap, kau ada duit ke? Kau boleh besarkan anak orang. Benda ni kecil ke apa? Dia memang tak setuju 100%. Tapi sportingnya bapak mentua, bah, orang tak ada duit tau. Nak hantaran tak boleh nak bayar. Dia cakap, tak apa, nanti kau ada duit kau bayar. So dekat situ dengan majlis kecil, duit memang tak ada langsung. Gamble juga nak kahwin. Kat situ mungkin ada, dia sebagai mak, dia mungkin dia rasa macam anak aku ni tak bersedia, masa depan pun tak tahu, tak nampak ke tak jelas lagi. Tapi kau boleh decide nak kahwin, nak jaga anak orang, lepas tu anak orang ni artis pula tu. Kita sebagai manusia, kita akan nampak in future, right? So yang hanya sedikit sahaja itu yang membuatkan kita kadang-kadang kita predict, insya-Allah kan, ada keizinan Allah tu maknanya dia akan mencapai satu tahap yang membanggakan, kan? Apabila Allah memberikan kesempurnaannya tadi, kan? Takdir itu tadi, kesempurnaan takdir itu tadi. Jadi kalau kita pada awalnya saya kata, oh ni dia, oh budak ni boleh buat jadi aku kaya ni, jadi anak aku kaya ni, bohong lu, kan? Apa pun keadaan yang macam saya kata tadi lah, keikhlasan tadi tu, rezeki yang ke depan itu hanya Allah yang menentukan. Tapi itulah dia, ya Allah. Sarah ni dia punya bagus dia. Dia boleh buat walau pasal masa tu dekat almost tahun kot dia macam tak okey kan. Sampailah anak lahir, anak Uwais Al-Qarni tu lahir, keluar muka pula macam muka nenek dia. No, kau nenek dia lagi suka. Start tu dia slow. Sarah ni jadi orang, mula-mula lah yang mama kenal, dia jenis mengada-ngada, mula-mula lah. Memang mengada-ngada, gedik-gedik gitu, manja kan. Tapi bila mama dah marah, dah apa, dia nak juga, okeylah, kena kahwin lah. Tapi bila dia dah kahwin, bila mama marah, mama apa, Sarah tu mama dah puas marah. Marah macam mana pun, sorry ma. Habis bila orang dah marah, bila orang sorry, kita lembut lah. Jadi sebab tu mama pun dah okey lah, tak apalah. Doa yang baik-baik je lah. Tu yang ditegur saja tu. Mungkin saya boleh faham pasal benda ni bila orang yang dia merasakan diri dia tu orang biasa. Yang kita ni kononnya artis, kononnya. Nanti Kang, habislah harta anak aku ke? Kita tak tahu sebab artis ni dia punya mungkin mentality demand dia macam mana kan? Dia manja, dia tak tahu buat kerja. Dia datang rumah, dia di bar. Di bar. Mama harus cakap, kau ni, aku tahu tak jaga anak aku? Mama memang jenis mulut laser je. Dia jenis bersepah. Dia orang biasa pakai maid, kahwin dengan orang susah. Apa benda? Cawan pun berbelang-belang kat rumah mama ni. Warna putih, warna orange semua ada. Tapi Syuib tu memang seorang suami yang sangat sabar. Bila bini mandi ke apa, dalam bilik air suami yang kemas. Macam dia balik kan, balik rumah, dia nak balik, nanti baju ke apa ke dia yang pungut dalam bilik. Dia yang lipat, dia yang kemas. Kenapa pula anak aku nak kena jaga bini semua macam ni? Kerana anak dia bini artis ke? Takkan macam ni. Mungkin mama tak bersetujulah dengan benda tu. Dia takutlah nanti anak dia kena buat kerja apa benda semua kan. Tapi at the end of the day, alhamdulillah mama sangat memahami. Dia sangat memahami. Sarah bila dah ada rumah tangga sendiri, automatically kita boleh buat kerja lebih daripada maid buat kerja. Sebenarnya mungkin masa tu mama tak mengenali saya. Tapi bila dia dah mengenali saya, dia lebih rapat dengan saya berbanding Syuib. Dia cakap apa tau? Mak you dah pangkat mak I. Pasal dia punya level tu dah tak macam itu. Lepas tu tak lama kemudian mak Sarah meninggal. Okey, arwah meninggal. Kat situlah Sarah cakap dia dah tak ada orang yang dia nak panggil mak. So bila mama ni dia panggil mama. Kat situlah diorang jadi sangat rapat, pergi shopping sama-sama, sampai kan dia punya tahap rapat ni rupa-rupanya ada benda yang contoh Sarah tak bagi tahu saya, dia dah bagi tahu mak. Sampai kan diorang ni punya rapat ada benda-benda yang aku tak tahu, rupanya diorang berdua dah tahu. Mama sebenarnya dah cukup bahagia hidup. Betul, walaupun mama macam ni, mama bahagia ada anak yang baik. Betul. Dia tak pernah kecewakan mama.
Pak Ima tak pernah jawab apa Mama cakap. Memang sayang sangat. Cakap, Ma, kalau dia tak ada macam mana, Ma? Cakap, kalau kau tak ada, Mama pun nak matilah juga. Mama dah tak ada semangat nak hidup. Cakap betul, Mama hidup kerana engkau, Dek. Itu adalah pengalaman pertama kami di mana ianya adalah gagal. Bila barang tu dah tak laku, orang buang kat tong sampah. Mama rasa nak pungut buat balik anak aku kat tong sampah.